Pulut yang sudah masak serata diletakkan ke dalam talam. Lepas tu diserak ruakan pulut tersebut perlahan-lahan memenuhi permukaan talam bagi memudahkan proses menabur ragi. Petua seterusnya yang perlu diletakkan menekan pulut tersebut agar tidak patah butirnya. Biarkan betul-betul sejuk, berpandukan petua mengukur suhu menggunakan kura tangan. Macam kita nak rasa kepanasan demam di dahi. Banyak petua dan pantang larang serta pengajaran boleh dipelajari melalui resepi dan cara pembuatan tapai yang sangat berkait rapat dengan kebersihan, ketelitian dan budi pekerti. Contohnya pulut yang tidak betul-betul sejuk, bekas berminyak, bercampur garam atau unsur masakan lain adalah penyebab utama warna tapai akan menjadi kemerah-merahan. Bukannya disebabkan tempias daripada warna darah haid akibat diperbuat oleh wanita yang berhadas bulanan. Proses meragi tapai pula dimulakan dengan menumbuk halus setengah biji ragi yang dijemur sehingga kering terlebih dahulu. Petua orang lama selepas pulut masak perlu segera keluarkan dari periuk atau kukusan. Jangan biarkan air daripada penutup periuk atau kukusan jatuh ke atas pulut. Ini akan menyebabkan tapai tidak akan masak. Sebenarnya apabila tertimpa wap air yang panas, pulut akan menjadi mudah lembik dan cepat masak. Itulah falsafah apabila perasaan kita sedang dirundung malang, segeralah kita cari penawar yang menyejukkan dan mengingati Allah untuk menenangkan fikiran dan emosi supaya kita tidak leka dihasut oleh bisikan syaitan yang sering memujuk manusia melakukan kejahatan. Setelah yakin pulut sudah sejuk, barulah ragi diayak ke serata permukaan pulut tadi. Berhati-hati juga semasa menterbalikkan pulut. Kemudian diayakkan serbuk ragi melalui penapis serbuk teh ke permukaan yang belum ditaburinya. Pastikan juga semua bahagian permukaan pulut itu berlumur ragi. Kemudian bolehlah diletakkan sesudu kecil pulut beragi itu ke atas permukaan daun getah berkembar 3 yang dah dibersihkan. Bungkusan tapai itu mestilah diperam selama 24 jam atau 2 hari dalam bekas yang tidak diperbuat daripada logam. Seeloknya, tempayan tanah liat yang bertutup rapat dengan kain batik dan diikat ketat. Pantang larang seterusnya, masa kita buat tapai tidak boleh diketahui oleh orang yang ada ilmu kebatinan seperti pendekar, bomoh atau pengamal ilmu hitam. Kalau mereka lalu berhampiran rumah penyedia tapai pun akan menyebabkan tapai akan menjadi mentah atau tawar. Menurut cerita dulu-dulu semasa Adiputera nak menguji ketinggian ilmu firasat dan kesabaran Han Jebat, beliau menyediakan 2 hidangan. Satunya pulut berlauk ikan kering dibungkus dengan daun keladi. Manakala satu lagi, pulut beragi di dalam bungkusan daun getah berkembar 3 yang disemat rapi dengan lidi. Hang Jebat terus mengambil sajian berbungkus daun getah kerana sikap rakus dan ingin tahu apakah yang ada di dalamnya tanpa tahu hidangan tersebut masih mentah. Sedangkan pulut ikan kering dah pun terhidu aromanya dari jauh. Disebabkan sifat terburu-buru Hang Jebat itulah maka gurunya bersumpah sesiapa saja yang ada ilmu kebatinan tidak kira putih atau hitam tidak boleh tahu atau lalu berhampiran si pembuat tapai. Jika ingkar, orang itu akan kehilangan ilmunya dan memetah ataupun menawarkan rasa tapai. Bahkan bau badan yang memualkan pun disebut jebat berasal dari sifat gelojoh Hang Jebat itulah. Ada juga pantang larang supaya menghindari kawasan atau menggunakan bekas berwarna merah. Ini dikatakan punca tapai akan masak dan berwarna kemerah-merahan atau terus menjadi masam. Yang sebenarnya persekitaran yang sejuk nyaman seperti di ruang dapur yang dilatari kehijauan pokok dan emosi yang stabil sangat diperlukan ketika membuat tapai. Secara tersirat, asal-usul penciptaan resepi tapai ini dipercayai oleh orang tua-tua Melayu dahulu kala berhajat mahu mendidik akhlak pembuat dan pemakan tapai, menjaga kebersihan jiwa yang terbit pada perbuatan. Sebab itulah semasa membuat tapai, kita dinasihati agar sentiasa senyum dan tidak boleh banyak bersembang. Barulah tapai akan berasa manis sebagaimana manisnya senyuman. Begitulah falsafah resepi tapai yang meletakkan sifat takwa sebagai jalan untuk memperoleh kepandaian. Saya Nurul Zaini binti Muhammad Nawi, umur 52 tahun. Bahan utama dia adalah beras buluk, ragi dan daun getah atau daun pisang.
Saya kena beras pulut ni untuk tape dalam 2 atau 3 jam. Untuk mudah masak lah. Sebabnya tu lah tu paling molek sekali lah. Kalau kita 2 hingga 3 jam ni paling molek untuk kita kata beras pulut ni cepat masak rasa. Tu. Kukuh tu bila kita rendam dalam 2-3 jam ni memang tak lama lah, dalam 20 minit lebih kurang lah. Kukuh dalam 2 kali. Hak yang kedua tu dalam 5 minit lah. Dia memang mudah masuk lah. Untuk kukusan kedua tu kita kukuh yang pertama ni kita kata dah. Lepas tu kita akan arang dengan air dulu. Baru kita kukuh untuk yang kedua. Lepas pada tu kita tunggu dia sejuk dulu. Baru kita tabur ragi. Saya kalau sekilo beras tu saya akan gunanya 1/2 lah daripada sebutir ragi tu. Pergi tape ni dalam 3 hari 2 malam. Biasanya tape ni hak paling popular lah musim perayaan. Tapi lah ni dia kata kalau ada kenduri-kenduri itu ia jadi menu utama. Nak dapatkan memang senang lah ni. Lah ni tape ni kita kata di pasar-pasar tu memang ada semua. Dia tidak kira musim dalam ni.